Okey, Burah dan juga Riddah. Burah ni apa? Burah ni adalah pemberontak. Riddah ni apa? Riddah ni adalah orang yang murtad lah, yang keluar daripada agama Islam. Okey, so kita akan tengok dia sebenarnya dua tajuk yang berbeza, Burah dan juga Riddah. Tapi sebab kita gabungkan dalam satu minggu, kalau ikutkanlah dia punya pembahagian dia, jadi kita letak sekali lah. Kita bincangkan sekali Burah dan juga Riddah. Okey, so kita akan tengok apa Burah, definisi, dalil Burah, kemudian syarah kepada syarat Burah, penderhaka yang wajib diperangi, kemudian definisi riddah, dalil murtad, jenis murtad, syarat murtad, hukuman murtad dan juga kesan murtad. Okey, dari segi definisi Burah, ia adalah segolongan umat yang melawan atau menderhaka kepada ulil amri, pemerintah yang adil serta menjalankan syariat Islam. Kan, ataupun jama'atun minal muslimin kharaju ala imamil muslimin wa tamarradu ala awamirihi aw mana'u haqqan minal huquqi sawa'un akana hadzal haqqu lillahi am linnas. Jadi ia adalah segolongan umat kaum muslimin yang menderhaka keluar daripada ketaatan kepada pemerintah yang adil. Wa tamarradu ala awamirihi, dan mereka itu tidak mahu mendengar arahan-arahan daripada pemerintah. Aw mana'u haqqan minal huquqi, atau mereka tidak mahu menjalankan hak-hak sebagai seorang muslim. Sebagai contoh, pada zaman Sayyidina Abu Bakar selepas kewafatan Nabi SAW, ada orang yang tidak mahu membayar zakat. Mani'iz zakah, so mereka itu diperangi. Sawa'un akana hadzal haqqu lillah am linnas, sama ada hak tersebut adalah hak manusia ataupun hak Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi itu adalah orang yang memberontak untuk menentang ulil amri. Kalau dia memberontak untuk buat benda yang lain, tak dikiralah. Kan dia lawan dia punya bos dia ke apa ke, itu tidak dinamakan sebagai burah. Ini burah ni memang melibatkan ketenteraman negara secara lebih besar. Jadi dalil dia Allah Taala sebut apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika dua kumpulan, dua pihak daripada orang yang beriman, iqtatalu, mereka itu bergaduh, fa aslihu bainahuma, maka hendaklah kamu mengislahkan salah satu daripadanya. Fa in baghat ihdahuma, dan apabila seorang ataupun satu kumpulan itu dia baghat, dia menderhaka daripada kumpulan yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka hendaklah kamu memerangi mereka sehingga kembalinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia telah kembali, fa aslihu bainahuma, dan urusan islah itu telah berlaku antara mereka secara adil. Wa aqsitu, Allah kata apa? Hendaklah kamu melakukan keadilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka orang yang muqsitin, orang meletakkan sesuatu dengan cara yang adil. Kemudian ni dalam hadis Arfajah, dia kata dia sami'tu Rasulullah SAW berkata, man atakum wa amarakum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa usakum aw yufarriqu jama'atakum faqtuluh. Kalaulah ada orang yang datang, sekumpulan lelaki yang datang untuk kamu percaya ataupun mengikuti seorang lelaki yang lain yang bukan kepada ulil amri, mentaati orang lain yang bukan ulil amri,
Yuridu an yashqa amsakum, yang ingin memecah belahkan tongkat kamu atau memecah belahkan jamaah kamu. Faqtuluh, hendaklah kamu membunuhnya. Dan dalam hadis yang lain, faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummah fadribuhu bisayfi kainan man kan. Kalau ada orang yang nak memecah belahkan urusan umat ini, maka pukullah dia dengan pedang. Tak kira apa sahaja keadaan pun. Kainan man kan. Seterusnya, ataupun syarat burah yang pertama sekali adalah bertujuan untuk menggulingkan ketua negara atau ketua kerajaan. Sebab memberontak adalah kerana menentang dasar kerajaan dan tidak ada sebab yang munasabah. Dan kalau ada sebab, maka itu adalah perkara yang lain. Contohnya pemerintah itu zalim, itu lain. Pemberontakan mempunyai kekuatan tersendiri, dia ada syaukah. Mempunyai kekuatan tersendiri ataupun mana'ah, dia mempunyai kekuatan tersendiri, dia kekuatan. Dia ada segerombolan, ada sekumpulan dengan pasukan dan sebagainya, maka mereka itu boleh dikira sebagai burah. Tapi kalau tidak ada kekuatan dan kita mudah untuk mengatasi mereka, maka itu bukan dinamakan sebagai burah. Sebab apa? Sebab yang ni dia ada ketua, dia ada strategi, dia ada perancangan, maka itu dinamakan, itu meletakkan mereka sebagai burah. Kemudian berlaku pemberontakan selepas persiapan senjata. Ada juga sebahagian ulama dia menambah bahawa mereka itu perlu mempunyai satu takwilan yang sesat. Satu takwilan yang sesat, satu kefahaman yang sesat yang menjadikan mereka percaya bahawa mereka itu berada di pihak yang benar. Jadi perkara ini sebenarnya merujuk kepada peristiwa pemberontakan kumpulan-kumpulan Khawarij yang keluar daripada mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahawa mereka itu mempunyai kefahaman-kefahaman yang salah. Dan antaranya kumpulan-kumpulan Khawarij ini mengatakan bahawa waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi Sayyidina Ali ketika mana berlaku peperangan Siffin antara dia dengan Muawiyah, Sayyidina Ali ni tidak mahu daripada awal lagi untuk menggunakan hukuman-hukuman qisas ke atas. Dia bukan tidak mahu, tetapi dia macam mengambil masa yang lama. Jadi mereka mengatakan bahawa tindakan tersebut boleh menyebabkan kezaliman kerana dia tidak berhukum dengan hukuman bunuh semula kepada orang yang membunuh Sayyidina Osman sebelum beliau. Jadi waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Begitu juga dengan tafsiran yang sesat ataupun tafsiran kumpulan yang sesat itu daripada mani'iz zakat, orang tidak mahu membayar zakat. Dan perkara ini berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka tidak mahu membayar zakat selepas kewafatan Nabi SAW. Alasannya apa? Dia kata Allah sebut, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanan lahum. Jadi daripada ayat ini Allah Taala kata apa? Khuz min amwalihim, ambillah harta mereka untuk dijadikan sedekah. Sedekah itu merujuk kepada zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang boleh digunakan untuk menyucikan dan membersihkan, sama ada membersihkan harta atau membersihkan jiwa, hati. Wasalli alaihim, dan berselawatlah ke atas mereka. Inna salata sakanun lahum. Jadi salat itu adalah penyejuk kepada mereka. Jadi mereka mengatakan bahawa kalaulah hati mereka rasa tidak tenang untuk berikan zakat kepada kumpulan-kumpulan tertentu, maka dia tidak akan berikan zakat. So ini adalah satu kefahaman yang menyeleweng. Okay, kemudian sebagian ulama dia menambah lagi
Sebelum seseorang itu dia pergi menyerang ataupun sebelum pasukan, tentera Islam itu pergi menyerang kumpulan-kumpulan Bughah ini, khalifah pada waktu tersebut perlulah menghantar, orang yang, cerdik pandai untuk berunding dan menasihati mereka supaya kembali taat kepada pemerintah yang adil dan, berbuat perbincangan dengan mereka berkenaan dengan syubhat-syubhat salah faham mereka terhadap, urusan agama dan terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga wakil tadi itu perlu memberikan nasihat tentang betapa bahayanya kalau mereka itu terus berada dalam keadaan bughah, terus berada dalam keadaan, tidak mahu taat kepada pemerintah pada waktu tersebut. Jadi semua ini datang daripada ayat Al-Quran. Allah sebut apa? Fa bainahuma fa in baghat ihdahuma. Bermula daripada awal dengan islah dulu. Sebelum masuk ayat selepas itu tentang, tentang, menyerang ataupun tentang faqatilul lati, tentang berperang kepada orang yang bughah tadi. Dalam satu hadis, dalam satu, perbuatan, satu kisah yang diriwayatkan, yang berlaku pada zaman Sayyidina Ali, beliau telah menghantar Ibn Abbas untuk berunding kepada kumpulan-kumpulan Khawarij. Dan ketika, Ibn Abbas ni pulang, dia membawa lebih kurang 4,000 orang. Dan baki yang lain itu, mereka itu diperangi. Okey. Seterusnya, penderhaka yang wajib diperangi. Iaitu mereka yang mempunyai kekuatan, kita dah bincang tadi, secara terbuka, menentang pemerintahan yang zalim, memberontak pemerintah yang lain, ketua yang lain, tidak telah diajak berunding. So, kita tanpa ada rundingan, kita tidak boleh menyerang mereka. Mereka membuat kekacauan, membakar, mengganggu keselamatan dan sebagainya. So, orang ini mereka itu wajib diperangi sehingga mereka kembali taat kepada pemerintah. Dan walaupun mereka itu diperangi, mereka masih dianggap sebagai seorang yang beriman. Tidak dianggap murtad. Maksud mereka itu diperangi bukan sebab, murtad, tetapi mereka itu diperangi sebab mereka itu tidak mahu taat kepada pemerintah. Jadi, mereka punya tahanan tidak akan, dibunuh. Kalau berbeza dengan tahanan orang kafir, kita boleh bunuh. Tetapi tahanan orang Muslim, kita tidak boleh bunuh. Sebab apa? Mereka itu adalah orang yang Muslim. Harta-harta mereka juga tidak boleh, dijadikan ghanimah ketika perang. Jadi ketika peperangan, harta-harta mereka yang telah, dikumpulkan, harta-harta mereka yang telah dirampas, tidak boleh dijadikan ataupun dibahagikan sebagai harta ghanimah. Sebaliknya, harta mereka yang bersifat, barang-barang peperangan, maka mereka boleh, dijadikan, bahan-bahan untuk berperang. Kemudian, mereka punya, tentera-tentera yang tercedera juga tidak boleh dibiarkan, kan? Dibiarkan matilah, maksudnya kalau dia berbeza dengan, tentera berperang orang yang bukan Islam, berperang orang kafir. So, mereka itu wajib diperangi sehingga kembali taat kepada pemerintah. Kemudian mereka itu tidak dianggap sebagai murtad dan masih beriman. Yang saya sebut tadi. Okey. Itu perbincangan kita tentang, tentang bughah, kan? Okey, seterusnya kita masuk kepada murtad. Jadi murtadnya pula, apa maksud murtad adalah orang yang keluar daripada agama Islam dengan sebab perbuatan atau perkataan yang menyebabkannya keluar daripada agama Islam. Jadi, sebab-sebab murtad itu boleh jadi melibatkan i'tiqad, kepercayaan ataupun disebabkan perbuatan ataupun disebabkan perkataan. Jadi sebab itu kita perlu berhati-hati, dalam, urusan kepercayaan, perlu berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara sehingga boleh membawa kepada murtad, ataupun kita perlu berhati-hati bercakap tentang sesuatu perkara.
Jadi dalil murtad Allah Taala kata apa? Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesiapa yang murtad daripada agamanya dan dia mati wa huwa kafirun, mati dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum, maka amalan-amalan mereka itu akan tertolak di dunia ini dan juga di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan di akhirat nanti mereka itu akan kekal menjadi ahli neraka dan kekal di dalamnya. Dan juga hadis yang lain Nabi SAW sebut apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Sesiapa yang menukar agamanya, maka hendaklah dia dibunuh. Dan dalam hadis yang lain lagi, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahawa Nabi SAW sebut, la yahillu dami imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. An-nafsu bin nafsi والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم. Maksudnya tidak halal darah seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah melainkan dengan 3 keadaan, iaitu dengan dia membunuh seseorang, wasayyibuz zani, dengan orang yang telah berkahwin dan dia melakukan zina, al-mufariqu lidinihi at-tariku lil jamaah, orang yang berpisah daripada agamanya dan meninggalkan jemaah, iaitu jemaah kaum muslimin. Okey, jadi itu adalah dalil yang membenarkan kepada pembunuhan orang yang murtad. Okey, jenis-jenis murtad. Murtad disebabkan, yang pertama adalah disebabkan i'tiqad yang bertentangan dengan Islam. Yang kedua adalah sebagai contoh. Kejap Okey, seterusnya kita tengok dari segi jenis murtad. Yang pertama iaitu murtad dengan i'tiqad, dengan kepercayaan. So kita dah sebut tadi, murtad itu dia ada 3 jenis.
Murtad dengan sebab i'tiqad, murtad dengan sebab keperbuatan dan juga murtad dengan perkataan. So, kita tengok yang pertama, jenis murtad disebabkan oleh perbuatan atau kepercayaan yang bertentangan dengan agama Islam. Contohnya dia mengakui bahawa Allah SWT adalah tidak mengakui bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang berhak disembah. Dia juga tidak mengakui bahawa Nabi SAW sebagai seorang utusan Allah SWT. Tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Tidak mengakui hukum-hukum Allah SWT. Dan kalau kita tengok dalam contoh-contoh yang dibawakan oleh para ulama, antara yang kita boleh kongsikan, contohnya lagi kalau kita tengok ni dari segi ni ulama-ulama dululah kan, antaranya orang yang percaya bahawa alam ini adalah sesuatu yang qidam. Ni kalau berbincang falsafah dulu. Sesuatu yang qadim, yang lama. Sedangkan kita tahu yang qadim itu adalah Allah SWT sahaja. Yang lain semua adalah jadid. So, itu adalah sesuatu yang boleh membawa kepada kepercayaan tersebut, boleh membawa kepada kufur. Atau kita percaya bahawa Allah SWT itu diciptakan oleh satu entiti yang lain, juga boleh membawa kepada kekufuran. Ataupun dia menghalalkan, dia percaya, dia menghalalkan sesuatu perkara yang telah ijma' mengatakan bahawa dia adalah haram, ataupun dia mengharamkan sesuatu yang telah halal secara ijma', ataupun dia percaya tentang kewajipan sesuatu yang tidak wajib. Semua itu boleh membawa kepada kekufuran. Ataupun dia menafikan sesuatu kewajipan, satu perkara yang telah wajib dari segi sepakat ulama, yang kita sebut sebagai al-ma'lum minad din bil darurah, sesuatu yang semua orang tahu secara daruri bahawa ia adalah sesuatu yang wajib dan kita menafikannya, maka ia boleh membawa kepada kekufuran. Begitu juga dengan contoh lagi, contohnya orang yang menghalalkan arak, orang yang menghalalkan daging khinzir, orang yang menghalalkan perbuatan zina, liwat, lesbian, gay, ataupun pemerintah yang menghalalkan sesuatu yang haram, ataupun dan sebagainya, semua itu boleh membawa kepada murtad. Orang yang redha dengan kekufuran juga boleh menjadi murtad, boleh membawa kepada kekufuran. Nabi SAW ar-ridha bil ulama sebut ar-ridha bil kufri kufrun. Kita redha dengan kebenaran adalah satu perkara yang kafir. So kalau kita ada nampak berlakunya kekafiran, maka kita perlu at least di dalam hati kita benci dengan perkara tersebut. Wal azmu 'ala al-kufri kufrun. Seseorang yang berazam untuk kafir, maka dia telah kafir secara terus. Kan? Contohnya dia berazam untuk pergi murtad. Dia kata okey tak apa, aku akan murtad, aku berazam untuk murtad pada waktu maghrib nanti. So walaupun tanpa tunggu kepada waktu maghrib pun dia telah murtad. Kan? Sebab al-azmu bil kufri kufrun. Ataupun seseorang yang ragu-ragu kena dengan murtad pun boleh membawa kepada kemurtadan. Dia bukanlah satu perkara yang kita suka menjatuhkan, tetapi ini kita sebut perkara-perkara yang bahaya yang boleh membawa kepada murtad. Okay. Seterusnya murtad dari segi perbuatan. Murtad disebabkan perbuatan seperti sujud menyembah berhala, perbuatan menghina Al-Quran, memijak-mijaknya dan sebagainya. Dan dari segi pendetailan, kalau kita tengok contoh-contoh yang dibawakan oleh para ulama, sebagai contoh tadi itulah orang yang menunjuk kepada berhala, sujud kepada
matahari, sujud kepada bulan, apa nama, menyembah matahari, kemudian dia menyembelih untuk membuat sembelihan untuk patung, untuk kubur, dia mencela dengan nama Allah SWT, ataupun dia apa nama, bermain-main dengan Al-Quran, baca Al-Quran, ataupun dia uh, apa nama, melantunkan. Contoh dia sebelum dia minum arak ataupun sebelum dia berzina, dia baca bismillah. Ataupun dia berdoa. So itu semua boleh membawa kepada kekufuran. Sebab dia seolah-olah bermain dengan nama Allah SWT, kan. So kena berhati-hatilah, kan. Kalau kita ada kawan-kawan, mungkinlah kita tak berkawan dengan orang yang macam ni. Cumanya dari segi untuk kita memberitahu kepada orang, itu adalah satu perkara yang sangat berbahaya lah. Kalau juga kita tengok dari segi ni perbincangan ulama dululah yang agak-agak syadid berkenaan dengan pakaian. Ada sebahagian ulama dia mengatakan bahawa memakai pakaian yang dikenali sebagai satu pakaian keagamaan, maka ia juga boleh termasuk bawah murtad dengan sebab perbuatan. Kan kalau dulu orang bagi contoh qalan suah, kan memakai apa nama, topi majus. Topi majus maksudnya topi orang majusi mungkin dari pakaian dia, kopiah dia, maka itu boleh membawa kepada kekufuran. Sebab itu kalau kita tengok dalam di awal kemasukan British ataupun penjajah ke tanah Melayu, ulama-ulama dulu dia tidak membenarkan orang-orang Muslim itu memakai baju kot, kan, memakai seluar, sebab seluar silat dan sebagainya. Sebab itu adalah pakaian-pakaian oleh orang yang bukan Islam. Tetapi selepas kita tahu bahawa ia tidak melibatkan kepercayaan agama, maka dibenarkan. Tapi sebaliknya kalau memang kita pakai pakaian yang menjadi pakaian ahli agama mereka, sebagai contoh kita pakai baju sami, so itu boleh membawa kepada kekufuran. Kekufuran dengan sebab perbuatan. Okay, seterusnya adalah jenis-jenis murtad dengan sebab perkataan. Kan ini lagi banyaklah. Kata-kata yang menunjukkan kepada kekufuran seperti mengatakan bahawa Allah SWT ada sekutu berbilang-bilang dan tiada kuasa. Kan? So itu adalah satu perkara yang kita kena tengoklah. Atau seorang dia bermain-main dengan lidah dia. Dan dia kata kepada orang A, dia kata ke B, okey B, kalau engkau adalah Tuhan, aku akan sembah engkau. So perbuatan, percakapan begitu adalah satu percakapan yang boleh membawa kepada kekufuran. Ataupun dia kata kalau engkau merupakan seorang Nabi, aku akan beriman dengan engkau. Itu juga adalah sesuatu perkara yang boleh membawa kepada kekufuran. Ataupun dia kata kepada suami dia, kepada isteri dia, kepada anak dia, dia kata aku lebih sayang kau daripada Allah SWT, pun boleh membawa kepada kekufuran. Ataupun lebih sayang kau daripada Rasulullah SAW, juga boleh membawa kepada kekufuran. Ataupun seorang yang mendakwa dia menerima wahyu, walaupun dia tidak mendakwa menjadi Nabi, juga boleh membawa kepada kekufuran. Ataupun dia mendakwa dia telah masuk syurga, dia telah makan buah-buahan di dalam syurga, dia telah berjumpa dengan bidadari di dalam syurga. Semua itu kata-kata pengakuan yang boleh membawanya kepada kekufuran. Dia mencela para nabi, para anbiya yang lain, juga dia membawa kepada kekufuran. Dia apa nama, memperkecil-kecilkan para nabi, juga boleh membawa kepada kekufuran. Ataupun dia mengaku sebagai seorang nabi, juga boleh membawa kekufuran. Dan orang yang membenarkan orang lain sebagai nabi juga boleh membawa kepada kekufuran. Orang yang memanggil orang lain dengan kafir, wahai kafir, ya kafir, dalam keadaan dia itu seorang Muslim, juga boleh membawa kepada kekufuran. Kemudian bila ada orang yang nak masuk Islam, kemudian dia cakap dengan seorang Muslim itu, ada orang bukan Muslim, dia cakap dengan kita, dia nak masuk Islam. Kemudian kita ni dengan tidak dengan apa nama,
dengan tidak membenarkannya untuk dia masuk Islam, untuk mengucap, dia kata tak payah, kau kekal dalam agama kau. So, perbuatan tersebut juga atau kata-kata tersebut juga boleh menyebabkan kepada kekufuran. Kemudian dia mempermainkan sunnah Nabi SAW. Contohnya sunnah Nabi SAW adalah memotong kuku. Dia kata, aku tak nak potong kuku sebab walaupun aku tahu dia adalah sunnah, aku tak nak potong kuku. So, kata-kata tersebut juga boleh membawa kepada kekufuran. Banyaklah. Kalau dia kata itu dengan sebab istihza', dengan sebab main lah. Tapi kalau dia kata itu dengan sebab, contohnya mungkin masa kurang sesuai. Dia kata, okey, contohnya orang kata, ni potong potong rambut sunnah atau potong kuku sunnah. Tapi kuku aku pendek lagi, aku tak nak potong. Aku tahu dia sunnah tapi aku tak nak potong lagi. So, kata-kata tersebut bukan kata-kata yang mempermainkan hadis Nabi SAW, maka tidak ada masalah. Ini dia cakap dalam keadaan dia mempermainkan hadis Nabi SAW. Ataupun ada orang dia menyeru, dia kata, siapa orang kafir kat sini, siapa orang Yahudi, siapa orang Nasrani, siapa orang Kristian kat sini. Tiba-tiba dia angkat tangan aku. So, walaupun dia dalam keadaan main-main, juga tidak dibenarkan dan boleh membawa kepada kekufuran. Sebab ini bukan satu perkara yang, murtad ini bukan satu perkara yang main-main. So, banyak lagi lah sebenarnya contoh-contoh yang boleh membawa kepada kekufuran. Okay, syarat murtad. So, pertama sekali adalah seorang yang baligh dan juga berakal. Ini biasalah. So, kalau dia belum berakal ataupun dia belum baligh, dia boleh dijatuhkan hukuman ta'zir. Dia murtad dan dia boleh dijatuhkan hukuman ta'zir. Kemudian kemahuan sendiri dan tidak dipaksa. Kalau dia dipaksa, maka dia dibenarkanlah untuk melafazkan perkataan murtad. Mengetahui bahawa tindakan tersebut membawa kepada kekufuran. Kalau dia tak tahu perkara tindakan tersebut dia membawa kepada kekufuran, maka ia dimaafkan. Kan? Sebab tidak tahu itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Okay, hukuman murtad ini adalah dia akan dibunuh. Nabi SAW sebut apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Sesiapa yang menukar agamanya, maka hendaklah dia dibunuh. So, mereka yang disabitkan kesalahan murtad, maka dia diberikan tempoh untuk bertaubat selama 3 hari. Istatabah. Dan dipanggil sebagai istitabah. Sekiranya dia enggan, diisytiharkan hukuman bunuh dan harta akan diserahkan, dirampas dan diserahkan kepada Baitul Mal. Sekiranya bertaubat, maka terlepaslah hukuman bunuh tersebut. Jadi, dan dia boleh dikenakan hukuman ta'zir. Sehinggalah dia benar-benar confident, hakim benar-benar confident dengan taubat yang telah dia dilakukan. Kalau dia mati dalam keadaan murtad atau mati dalam keadaan dia memang tidak mahu bertaubat kepada Allah SWT, dekat situ ada khilaf lah. Kan? Tetapi dia tidak akan dimandikan, tidak akan disalat, dan tidak akan dikafankan di dalam kubur orang yang kubur muslimin. Okey, kesan murtad. Orang yang murtad terputus hal pewarisan dengan ahli keluarga. Nabi SAW kata, la yarisul muslimul kafira wa la yarisu kafira muslimu. Al-kafiru muslimah. Orang yang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam dan orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Jadi apabila orang itu murtad, maka hilanglah kelayakannya untuk mewarisi harta. Suami atau isteri yang telah sabit kesalahan murtad dalam mahkamah dan hakim boleh mengisytiharkan bahawa perkahwinan mereka itu terbatal dan perceraian akan berlaku secara fasakh. So, ini datang daripada pengesahan hakim. Okay, yang terakhir sebelum saya terlupa, kita akan bincang sedikit tentang pelaku dosa besar. Ataupun orang yang tarikus salah, orang yang tidak mahu mendirikan, yang meninggalkan salat. So, orang ini dalam hadis Nabi SAW ada sebut tentang inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut bainal kufri wal imani tarkus salah. Beza di antara orang beriman dan juga orang kafir adalah dengan salat. Maksudnya apa?
meninggalkan solat dengan sengaja itu boleh membawa kepada kekufuran. Tetapi kita dalam mazhab Syafi'i, kita pecahkan kepada dua jenis. Orang yang meninggalkan daripada solat dalam keadaan dia percaya bahawa solat itu wajib. So, orang macam ni, dia meninggalkan solat dalam keadaan dia tidak percaya bahawa solat itu wajib, maka orang ni barulah dijatuhi hukuman murtad. Sebab dia telah tidak mewajibkan sesuatu perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So bila hukumnya hukum murtad, maka dia diminta untuk bertaubat. Wajib dia akan diistitabah untuk dia diminta untuk bertaubat. Tetapi bagi orang yang meninggalkan solat dalam keadaan dia malas dan dia masih percaya bahawa solat itu adalah wajib, maka orang macam ni dia tetap perlu dipaksa untuk bertaubat dan dipaksa untuk bersolat. Kalau tidak, dia akan dia bunuh dengan sebab hudud. Bukan dibunuh dengan sebab dia murtad. So kita kena bezakan antara dua. Kedua-duanya membawa kepada hukuman mati. Tetapi yang mati yang pertama menjadikannya murtad. Mati yang kedua, dalam keadaan dia masih percaya bahawa solat itu adalah wajib dan dia tidak solat dalam keadaan malas, maka dia bunuh dengan sebab hudud, bukan dengan sebab dia itu murtad. Jadinya dia masih tetap akan dikebumikan, disolat, dikafankan sebagai seorang Muslim. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Betul. Ya? Nak tanya sikit. Boleh. Boleh jelaskan berkenaan dengan isu mu'alaf yang kembali kepada agama asal. Okey. Dan juga lagi satu yang baru-baru ada isu kanak-kanak yang apa ni? Yang